Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat menyambung dalam majlis yang ke-40 dalam bab yang terakhir dalam Idahul Mubham dan syairnya As-Sulam Al-Munawwarah dalam bab Aqsamul Hujjah, pembahagian hujjah. Sebelum kita sambung dalam pembahagian yang ketiga, kita baca dulu matan ya dulu. وقال الشيخ الماتن الناظم رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية خطابة شعر وبرهان جدل وخامس صفصف wa khamisun safsatatun niltal amal. Kita dah bahas dua, iaitu yang pertama Al-Burhan. Yang Burhan dia akan buh kat belakang lah, nanti dia akan bahas detail. Okay? Dia kata saya TV kalam musannif. Yang kedua satu lagi Nazam ni dia sebut 5, tapi sebut 5 ni dia tidak ikut turutan hak mana yang lebih afdal. Sekali lagi syarah akan sebut bahawasanya syarah ni dia susun daripada awal sampai yang kelima menurut tertib. Jadi yang pertama Al-Burhan, yang kedua Al-Jadal, yang ketiga Khitabah, yang keempat Syair, dan yang kelima As-Sufistah. Tu dia panggil tertib dia. Okay. Jadi musannif kita, nazim kita tak ikut tertib, syarah tolong tertibkan yang mana yang lebih afdal, lebih aula daripada pertama sampai kelima. Baik. Kita dah sambung perbahasan yang ketiga. Sebelum tu yang pertama dia adalah burhan. Yang pertama sekali aqsamul hujjah ada dua, iaitu aqliyah dengan naqliyah. Jadi sumber hujjah, nak kata seseorang itu adalah hujjah, maka kita boleh kata yang pertama naqliyah. Okey, Quran dan sunnah dan ijma' itu adalah hujjah. Okey, siapa yang kata ini bukan hujjah, dia bermasalah. Bahkan kalau dia sampai menolak Quran dan sunnah itu sebagai bukan daripada Nabi, bukan daripada Allah Ta'ala, wal'iyadu billah, boleh jatuh kufur. Okay? Itu sumber dalil yang pertama. Sebab apa tak bahas naqliyah? Naqliyah ma'ruf lah. Nak bahas naqliyah boleh tu di dalam usul fiqah. Di dalam usul fiqah bahas dalil naqliyah, iaitu dari sudut Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas mari akal lah. Okay? Kemudian istishab, uruf, syar'un man qablana ila akhirih. Jadi aqliyah. Yang sumber kedua adalah sumber hujjah adalah aqliyah. Jadi kita jangan terhadkan hujjah itu pada nakal saja. Kadang ada setengah-setengah ilmuan seolah kalau dengar aqliyah dia jadi macam stres, ataupun dia jadi macam tak ketahuan, dia jadi macam alah ni akal, mana sumber daripada Tuhan. Mana sumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan rasul. Dia tak tahu hujjah ataupun dalil itu bukan sekadar naqliyah, bahkan aqliyah. Bukti hak ni wa hujjatun, hujjah. Hujjah.
Hujah ni dia susunan ayat. Susunan ayat, susunan dalil, susunan qadiyah untuk menghasilkan sesuatu, kita bagi ke orang. Tu hujah. Okay? Kita sediakan ke orang. Tu hujah. Jadi sama ada naqliyah atau aqliyah. Baik, aqliyah, akal. Ada berapa? 5. Musannif bagi 5. Ni dia hurai sebab ni mantiq. Aqliyah mantiq. Yang pertama, dia ikut tertibnya adalah burhan. Burhan ni sekejap lagi akan datang disebut. Apa dia burhan? Kita sebut dululah. Yang burhan ni ialah qadiyah, susunan qadiyah yang qat'i, yang yufidul ma'rifah, yang memberi faedah ma'rifah, memberi faedah ilmu, memberi faedah yakin, kena sungguh, qat'i, bila dhan, bila syak, bila waham. Tu burhan. Kita bagi ke orang supaya nak suruh orang tu yakin. Yang kedua, jadal. Jadal ni kita bagi qadiyah, kita susun qadiyah, kita susun hujjah ku akal untuk kepada orang yang kita berdebat dengan dia. Supaya orang yang kita debat tu, yang musuh kita yang kita debat tu, dia dapat terima hujjah kita. Hujjah jadaliyah. Tu hujjah jadaliyah. Jadi jadaliyah ni kita susun hujjah yang supaya hujjah itu diterima oleh musuh kita. Diterima oleh musuh kita. Itu hujjah jadaliyah. Dia lebih kurang burhaniyah dengan jadaliyah ni jangan ni. Burhaniyah ni dia bagi had makrifah. Dia bagi kira kalau hujjah dia bagi tu pam, memang tak boleh lari pun. Memang tak boleh lari lah. Kalau jadal ni dia masih lagi boleh gunggang-gunggang lagi. Masih lagi boleh. Okey. Tu yang nak kata kita bagi hujjah yang mana hujjah itu sama ada kita sepakat dari sudut betulnya atau bohongnya. Tu adalah jadaliyah. Tapi burhan dia tidak boleh kata sepakat pada hak tu, sepakat ada salah. Tak, burhan semua betul. Okey. Thalithuha, ni kita masuk. Wa qala syekhul musannif wa qala syekhul syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Ahmad Ad-Damanhuri rahimahullahu taala, katanya thalithuha, bermula yang ketiganya, ai thalithuha, thalithuha, tiga daripada aqsamul hujjah. Thalithuha ai thalithu aqsamil hujjah, yang 5 tu ialah yang ketiga al-khitabatu. Khitab ni cakap. Khitab ni apa dia? Khitab ni cakap. Dia cakap. Maksudnya kita susun hujjah untuk seseorang itu dapat menerima hujah kita itu secara khitab, secara kita bercakap tu. Secara apa? Kita bercakap sahaja. Tu dia panggil khitab. Okey, yakni kita susun hujah supaya orang percaya. Tu ya. Tu khitab. Kita susun hujah, kita susun qadiyah supaya orang percaya pada kita apa yang kita cakap. Tu maksud khitabah. Apa khitabah? Ditafsir. Wa huwa, dan bermula dia ats-tsalitsuha. Bermula dia tsalitsuha ialah ma tarakkaba, bermula iaitu barang yakni qadiyah, barang yakni qadiyah, tarakkaba yang tersusun ia, dhamir mustatir huwa kembali pada ma, ia barang, min muqaddimati, tersusun apa barang tu? Bayan bagi ma, min muqaddimatin, daripada segalian muqaddimah sifat maqbulatin, yang diterima. Muqaddimah yang diterima. Ataf bai maqbulah au maznunatin, ataupun maznunah, ai muqaddimatin maznunah, muqaddimah yang dizankan dia, yang disangkakan, yang boleh sampai tahap zan. Tu. Maka tafri'nya fal ula ai fal qismatul ula. Fal ula ai fal qismatul ula. Sebab dia bubuh ula tu muannas, jadi kita buh mausuf dia muannas. Fal qismatul ula, maka bermula pembahagian yang pertama itu, yakni tarakkaba min muqaddimatin maqbulah saja. Ma tarakkaba min maqbulatin maqbulah, min muqaddimatin maqbulah. Apa dia? Kas-sadirati, ai kainun kas-sadirati. Fal qismatul ula kainun kas-sadirati, adalah ia qisim yang pertama itu ialah seperti yang keluar ia min syakhsin, daripada seseorang, yang sifat, jumlah sifat, al jumlatu ba'da nakirati sifatun. Itu kaedah dia. Yang beriktikad ia
Yang beriktikad ia as-sadirati min syakhsin itu akan maf'ul bih salahahu, akan salih, akan baiknya seorang itu. Salahahu ay kas-salihina minan nas. Kalau Syekh sebut kas-salihina minan nas. Okey, seperti orang-orang soleh daripada kalangan manusia. Jadi apa maksud dia? Iaitu qadiyah. Hujah-hujah itu disusun daripada orang yang kita i'tikad orang tersebut ialah orang yang baik. Orang tersebut dalam kitab Syarah Al-Qawaisini ala As-Sulam dia kata kita i'tikad orang ni orang yang baik. Kita i'tikad orang ni ialah orang alim, ziyadatu ilmin. Dari sudut ilmu dia banyak. Maksudnya orang alim ataupun orang yang kita percaya. Jadi susunan hujah yang dia buat tu kita dapat terima. Contoh kita kata apakah hukum apa kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata apa nak hukum ya. Apakah hukum, contoh kita kata apakah hukum bilakah tanda balik seseorang, contoh bilakah tanda balik seseorang, ataupun bilakah umur budak-budak yang boleh mula kita pukul dia kalau dia tak semayang. Tu tadi pertanyaan. Kita pun bagi hujah. Kata para ulama bermula 10 tahun. 10 tahunnya itu khilaf. Ibnu Hajar kata, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah kata 10 tahun itu istikmaluha. Cukup betul-betul 10 tahun. Imam Rabli kata tak, bukan cukup 10 tahun, takriban, dekat-dekat dengan 10 tahun. Maksudnya 15 hari sebelum 10 tahun boleh dah pukul kalau tak mau sembahyang. Jadi tu apa dia? Imam Rabli, Imam Ibn Hajar, siapa tu? Itu orang alim. Jadi kita susun hujah berdasarkan kita nakal daripada orang alim. Jadi hujah tak? Jadi hujah. Tu. Siapa yang kata nakal ulama ni bukan hujah, tu masalah. Tu. Nakal ulama ni bukan hujah, tu masalah. Sebab itu termasuk dalam khitabah. Hujah akliyah jugalah. Tu. Ibnu Hajar berkata, kata-kata dia tu. Dia Ibnu Hajar dia tengok, dia susun hujah dia. Dikata apa? Jadi kita i'tikad Ibnu Hajar dia orang soleh tu. Orang baik lah tu. Bahkan alim ulama pula dah. Tu. Hujah lah tu. Okey. Wathaniyatu ay wal qismatu thaniyatu, bahagian yang kedua pula, yakni wa ma tarakkaba min muqaddimatin madhunah pula. Yang dizankan, yang boleh zan. Hiya bermula dia athaniyah allati ialah yang yahkumu biha, yang menghukum ia dengan allati oleh fa'il al-aqlu, oleh akal, ay sahibul aqli, iaitu orang yang mempunyai akal. Biwasitati dhanni, dengan wasitah, dengan wasilah, dengan jalan pertengahan melalui al-dhan, melalui dhan. Kita hukum dengan akal berdasarkan dhan. Tu pun kita susun hujah yang mana kita hukumkan dengan akal berdasarkan dhan kita susun hujah tu, kita bagi ke orang, hak tu khitab. Beza dengan makrifah. Makrifah kita susun hujah melalui akal, tapi hujah-hujah kita tu yaqiniyah, bukan dhaniyah, yaqiniyah, hak tu burhan. Tu. Kita pun bagi kat orang, hak tu burhan, al-alamu hadithun wa kullu al-alamu taghayyurun wa kullu mutaghayyirin hadithun, al-alamu hadithun, hak tu burhan walaupun jumlah aqliyah. Kita bagi kat orang hujah tu, itu burhan, bukan lagi khitabah, sebab khitabah dhaniyah. Ma'a tajwizin naqidi, walaupun begitu dhan beserta diharuskan untuk berlawan daripada apa yang kita susun hujah tu, sebab hujahnya dhaniyah. Bila dhaniyah, hujah kita dhaniyah ke arah betul, maknanya dari sudut wahmiyahnya adalah salah lah. Dari sudut wahmiyahnya adalah salah, dari sudut wahmiyahnya khata, dari sudut dhan kita sawab, betul. Tu. Tapi boleh salah tak? Boleh salah. Tapi kalau burhan tak boleh salah. Burhan dia yaqiniyah, pada kena. Wa thaniyatu abih nahwu ay wa mithalu dhalika khabar nahwu, contohnya hadza la yukhalitun nasa, bermula ini orang lah, la yukhalitun nasa, tidak bercampur ia hadza akan maf'ul bih, akan manusia.
wa kullu muqaddimah sughra wa kullu muqaddimah kubra wa kullu man la yukhalitun nasa mutakabbirun, dan setiap orang yang tidak bercampur ia, mencampuri ia, bergaul ia seseorang akan manusia, itu ialah khabar mutakabbirun, ialah orang yang sombong. Maka natijahnya fahadha mutakabbirun, maka orang ini bermula ini orang ni mutakabbirun, orang yang takabur. Hujah akal tak? Hujah akal. Dari sudut akal dia susun qadiyah yang mana adakah betul orang yang tidak campur dengan manusia itu orang sombong? Tak, ikut zon sahaja. Bukan yakiniyah, bukan burhan berdepak semua orang yang tak ikut atau tak campur dengan orang ni adalah sombong. Tak semestinya. Tu zanniyah. Boleh jadi salah tak? Boleh jadi salah. Tapi ghalib gitu tak? Ghalib itulah, tapi tak semestinya gitu. Tu. Mungkin dia berseorangan, dia tak campur dengan manusia sebab ada masalah. Dia tak mau campur dengan manusia, dia nak sendirian. Okey. Wal gharadu. Okey, apa pula tujuan kita buat hujah khitabah ni? Wal gharadu, dan bermula gharad, bermula tujuan minal khitabati, daripada kita khitab itu, targhibu khabar, ialah untuk mentarghibkan, raghaba yuraghibu targhiban, tu wazan raghaba fa'ala yuf'ilu taf'ilan, ialah untuk menggemarkan as-sami'i, untuk menggemarkan orang yang mendengar, fima yanfa'uhu, pada barang yang memberi manfaat akan as-sami' oleh dunia, oleh perkara dunia, wa ukhra, dan perkara yang lain ataupun perkara yang lain pada dunia, iaitu akhirat lah. Untuk memberi faedah pendengaran saja, untuk memberi faedah orang percaya, ataupun orang yang mendengar tu dapat manfaat, ataupun orang yang mendengar tu dapat mempercayai apa yang kita kata sekadanya. Tu okay. Tu khitabah, itu yang ketiga. Rabi'uha, bermula yang keempatnya daripada aqsamul hujjah adalah asy-syi'ru, ialah syair, khabar. Wa huwa apa syair? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal, wa huwa, dan bermula dia asy-syi'ru khabar, ma ta'allafa, ialah barang yakni qadiyah, ta'allafa yang tersusun ia huwa kembali pada a'idun ila ma, tersusun ia ma, ia qadiyah, min bayan daripada ma, min qadaya jam'u qadiyatin, daripada qadiyah. Qadiyah ni apa dia? Apa beza qadiyah dengan muqaddimah? Muqaddimah ni kalau iaitu juz'a dalil, kalau qadiyah itu laisa juz'a dalil. Tu laisa bi juz'i dalil yang dulu kita bahas dulu tu. Okey, beza qadiyah dengan muqaddimah. Muqaddimah itu ialah juz'u dalil, qadiyah itu bukan juz'u dalil. Kita tak mau jadikan dia juz'u dalil lagi. Okey, kita tersusun daripada qadiyah itu. Tambasitu, imbasata yambasitu, tambasitu, yang berasa mahu, berasa suka, yang berasa mahu suka ia. Okey, minha ay minal qadiyah, daripada qadiyah itu, oleh an-nafsu, oleh diri rasa nak suka. Kita buat syair, okey, tujuan buat syair ialah kita susun muqaddimah itu untuk menggembirakan hati seseorang, untuk targhibkan hati seseorang, atau untuk membencinya. Tu untuk hujah syair. Bukan syair, jangan faham syair ni syair sungguh, tak kan. Syair ni dia istilah mantiqiyah. Kita kena ingat ini istilah mantiq. Dan al-khitabah tadi tu cakap, bukan maksud cakap gitu kosong tak. Ada maksud dia yang kita bahas tadi. Asy-syi'ru bukan syair Melayu ataupun syair Arab tu, bukan. Asy-syi'ru tu istilah dia. Okey. Apa fungsi syair? Ialah untuk kita susun qadiyah tu, kita susun hujah tu untuk seseorang tu nak pada dia, atau untuk seorang tu kita nak benci pada dia. Tu hujah tu dia panggil syi'ru. Bukan kena buat syair. Okey. Jadi yang mana qadiyah itu tambasitu min qadaya, daripada qadiyah tambasitu, yang memberi suka daripada qadiyah itu oleh nafsu, yang beri suka, nafsu suka. Bila kita buat tu nafsu suka, seronok. Au tanqabidu, ataupun terputus rasa mahu tersebut oleh nafsu itu, dia rasa tak mahu, yakni bencilah. Okey, tanqabidu. Nahwu ay wa mithalu dzalika, bermula demikian itu, misal ialah seperti al-khamru yaqutatun sayyalatun, bermula khamar itu ialah yaqutatun, ialah permata yakut. Mutiara ni. Sayyalatun, yang cair lah. Nak berkata apa? Khamar ni bagus ni. Khamar ni bagus ni. Jadi ayat khamar itu seperti barang yakut.
seperti permata yakut yang mengalir. Oh, nampak macam kemas lah khamar ni. Orang yang tak tahu khamar nak apa, dia pun rasa nak. Aku nak minum lah. Tengok. Tu untuk menggemarkan seseorang. Padahal khamar tu haram. Tu. Wal asalu murratun, dan bermula asal, bermula madu tu pula murratun, madu tu pahit. Tu murratun muhawwi'atun au muqayyi'atun, atas satu nuskah ai muqayyi'atun, atas satu nuskah ai muqayyi'atun. Muhawwi'ah ni rasa nak muntah, ai muqayyi'ah rasa nak muntah. Makan madu ni rasa nak muntah lah, rasa pahit. Tu syair. Tu. Nak suruh apa? Nak suruh kita tak suruh, nak suruh seseorang tu tak suka pada madu. Tu. Okey. Rokok ni sedap kalau hang kena tu kira tersandak nikmat. Nak suruh orang merokok, syair. Tu hujah tu syair. Tu hujah tu. Rokok tu sedap sedap macam nasi kandar. Hang kalau kena tu memang sandak rapatnya. Itu kira syair. Orang pun ya kok. Nak rokok sekali. Tu syair. Kita menggemarkan seseorang untuk merokok. Tu. Macam kita apalah, macam kita tak sedap macam kita ni. Macam kita ni tak manis langsung lah. Baik makan nasi. Tu. Itu menyebabkan orang rasa tak mau ngaji lah tu. Tu syair lah tu. Tu syair lah tu. Sebab kita nak tidak gemarkan atau membencikan seseorang akan ngaji. Dia pun rasa tak mau ngaji lagu tu. Kalau rasa pahit, rasa susah, malah dia memberi gemar lagu tu. Itu syair. Wal gharadu, dan bermula gharad, apa tujuan syair, ialah minhu minasyair, itu infi'alun nafsi. Infi'al ni dalam kitab sebut ta'athurun nafsi, memberi kesan kepada diri. Ni memberi kesan ke arah nak, ke arah tak nak. Tu ya, memberi kesan. Litarghibiha, sebab apa ilat? Litarghibiha, kerana mentarghibkan diri fi syai'in, kepada sesuatu, au tanfiri nafsi, atau menidakkan, tak sukakan nyonya nafsu itu, anhu syai', daripada suatu. Nak suka suatu atau tak mau suatu, nak tolak suatu, maka kita itu beri kesan ta'athur nafs, infi'alun nafs. Wala yanzuru fi syi'ri, wala yanzuru, dan tidak melihat ia oleh seseorang, fi syi'ri, pada syair itu, likai, kerana yusamma dipernamakan dia kan syair itu syi'ran, maf'ulun bi, syi'ran, dipernamakan syair itu sebagai syair, in kanat qadayahu, meskipun adalah ia qadiyah syair itu khabar haqqan, betul, au batilan, ataupun salah. Dia tak tengok tu. Tu dia tidak tengok syair itu dari sudut betul ke tak qadiyah itu ataupun salah, dia tak tengok. Tu asal benda tersebut memberi gemar pada seorang, tak apa. Memberi buruk pada seorang, tak apa. Itu ta'athur nafs. Macam tadi, al-asalu murratun. Tu madu tu pahit kazi lah. Tapi dia tak tengok pada kazi atau batil atau hak tu. Dia nak tengok seseorang itu memberi kesan pada diri. Bila kita cakap itu, orang tu pun tak makan madu. Tu dia tengok situ. Bukan dia tengok betul lah, mana betul madu tu pahit. Bukan maksud betul tak betul. Maksud dia nak targhib nafs. Okay. Arak tu seperti permata yakut. Batil lah kita kata ikut hakikatnya. Dah, itu untuk menggemarkan seseorang minum arak. Wala'iyadzubillah. Khamisuha, khamis, lima daripada aqsamul hujjah, as-sufistatu. Ialah sufistah, ni pun nama. Asal daripada sufistah. Sufistah ini ialah perkataan yang dimu'rabkan. Mu'rabah. Asalnya ialah perkataan ajamiyah, tetapi dimu'rabkan, diarabkan. Ini sufistah ni asal perkataan Yunani. Dalam syarah Aqaid Nasafiyah, Al-Imam Sa'duddin Taftazani kata sufistah ini asalnya ialah daripada perkataan yang dimu'rabkan daripada perkataan Yunani. Tu okey. Sufistah. Sufistah. Apa sufistah ni? Iaitu Zul hikmah, orang yang punya kebijaksanaan, mumawwahah. Tu orang yang punya kebijaksanaan mumawwahah, yang ada waham, kemuskilan. Orang ada kebijaksanaan tapi muskil. Tu sufistah. Sufistah ni nak cerita dia susun hujah, tapi hujah tu bohong orang. Dia susun hujah,
hujah itu bohong orang, hujah dia itu batil. Tu sufistah. Tu okey. Dzul hikmah, orang yang punya hikmah, ataupun al-hikmatu al-mumawwahah, yang diwahamkan, yang muskilah, tak betul. Okey, sufistaiyah ialah qabala biha al-burhan. Kalau nak panggil dia sufistah itu, dia muqabalah dengan burhan. Maksudnya burhan itu betul di pihak yang hak, sufistaiin di pihak yang batil. Dia asal sufistaiin ini nama kumpulan. Nama kumpulan salah satu ahli falsafah yang sesat. Yang Aristotle pun rock sufistaiyah ni. Aristotle yang ahli falsafah pun rock sufistaiyah. Sofis kalau dalam bahasa orang putih. Orang mengaji falsafah dia akan jumpa lah sufistaiin. Tu. Okey, bila dia qabala biha al-burhan, bila dia muqabalah, dia saling bertentangan dengan burhan, itu dia panggil sufistaiin. Kalau qabala biha al-mujadil, kalau dia bermuqabalah dengan orang yang tengah berjidal, hak tu dia tidak panggil sufistaiyah. Dalam kitab sebut dia panggil sebagai musyaribah. Saya ada sebut kau. Musyaribah dia panggil. Dia tak panggil sufistai, dia panggil musyaribah. Sama je lebih kurang sufistai tapi nama lain. Min haitsu dari sudut qabala biha al-mujadil itu al-mughashabah, al-musyaribah. Dari sudut min haitsu qabala biha al-burhan itu sufistai. Tu. Wahia, apa sufistah? Wahia, dan bermula dia sufistah ialah ma ta'allafa, ma yakni qadiyah yang ta'allafa, yang tersusun ia ma min muqaddimah bayan, min muqaddimatin batilatin, daripada muqaddimah yang batil. Muqaddimah maknanya juz'u dalil tapi batil. Tu. Syabihatin, yang mana muqaddimah itu pula sifat kedua, syabihatin yang menyerupai ia muqaddimah itu, syabihah ta'alluq bagi muta'allaq bagi bil haqqi, dengan sebenar. Syabihatin bil haqqi ai wa laysa bihaqqin. Syabihatin bil haqqi ai wa laysa bihaqqin, bahkan dia tu bukan sebenar, syabihah sahaja, menyerupai sahaja yang benar tapi dia bukan benar. Itu sufistah. Apa ni? Kalau ikutlah kitab fiqh, kitab akidah dia ni, syubhat lah. Allah Ta'ala tahra, saya boleh bagi dalil daripada Isyak sampai subuh. Dalil. Betul tak Allah Ta'ala tahra? Dia buat bagi dalil tu. Betul tak? Mukadimah dalil tu. Sama ada naqliyah atau aqliyah. Naqliyah Al-Quran hadis atau aqliyah. Kalau naqliyah tu lantak dia lah, aqliyah pemahaman dia tu. Tak betul. Betul ke tak? Tak betul hujah dia. Tak betul sufistah. Orang yang kata Allah Ta'ala tahra, unggang dalil, sufistaiin dia. Bahasa mantik dia itu adalah sufistaiin. Dia bohong. Dan kita buat mari hujah pula. Hujah yang yaqiniyah, itu panggil burhan. Okey. Bila orang yang ni berdebat dengan orang yang bawa burhan, dia panggil sufistai. Tu, okey, sufistai. Okey, sufistai. Habis, kemudian. Tapi janganlah kita ni syadid sangat. Jangan kita fikir hujah yang menipu. Kira nak berhujah dengan pihak lawan. Jangan gitu kan. Apa-apa saja yang bohong lah. Apa-apa saja kita bagi hujah kawan kita percaya, padahal hujah kita tu bohong. Kita bagi tahu tu bohong. Dia pun percaya. Dia pun percaya lah. Dia pun percaya lah. Apa-apa saja hujah yang kita bagi nak suruh orang tu percaya, tapi kita buat main hujah yang batil, hujah yang bohong. Nak tipu dia contohnya. Apa-apa saja lah. Okey. Ia pun percaya tu hujah batilah. Habis, ka qaulina ay wa dzalika thabitun ka qaulina fi surati farasin, pada gambaran faras, kuda, fi haitin. Tu. Fi haitin, pada dinding. Tu haid, dinding. Semalam baru orang tanya tentang Allahumma salli ala Muhammad, jidar ataupun langsir, satir. As-satrul mustarji, al-mustarja, kita mustarja tu satr. Ada jumpa kalimah haid ni dinding. Yang meliputi sah ke tak langsir tu. Perbahasan panjang dalam mazhab Syafi'i. Kita dah sebut dah malam, kongsi dah share dalam status WhatsApp. Okey. Haid dinding. Dia tengok gambar faras di dinding itu. Hadza farasun. Ini ditunjuk. Ini ialah faras. Ini adalah kuda. Wa kullu farasin sohalun, dan setiap faras itu sohal. Sohal ni bunyi kuda lah.
Setiap kuda itu ialah bunyi kuda. Betul tak? Tak betul. Ini kullu farasin sahal. Dia boleh ihtimal dua. Sama ada kata gini. Sama ada kata faras itu, kuda itu ialah bunyi kuda. Tu tak betul. Kuda tu kuda lah, bunyi lain. Situ satu. Okey. Ataupun nak kata wa kullu farasin sahalun. Setiap kuda itu berbunyi cara dia lah sahal, berbunyi kuda tu. Kita kata belum tentu ni. Okay. Adakah semua kuda itu bunyi sahalun? Belum tentu ni. Mungkin dia itu tidak boleh berbunyi. Allah Ta'ala buat dia tu dia tu tak boleh nak macam kuda lain, contohnya cacat umpamanya. Okay. Mungkinlah boleh jadi dua tu. Tu okey. Yang kita nampaknya kullu farasin sahal, maksudnya dengan kata kuda tu ialah bunyi kuda kah? Fahada sahalun. Bila kata setiap kuda itu bunyi kuda, dia kata gambar ini adalah sahal, gambar ini ialah bunyi kuda, bukan kuda. Bohong tu. Bohong tu. Kuda ini apa? Gambar ini ialah bunyi kuda, bukan. Gambar ni kuda, mana ada bunyinya. Tu kuda tu bukan bunyi kuda asing, kuda asing. Lepas tu dia pergi buat natijah hak ni lah bunyi kuda. Pelotak. Tu. Okey. Bukan. Tu sufista. Dia susah hujah juga tapi sufista, bohong. Okey. Wal gharadu, apa tujuan? Wal gharadu, dan bermula gharadnya itu minal muqaddimatil batilah tu al-iqa'u khabar. Ialah al-iqa'u ai iqa'us sam'i. Ialah untuk menjatuhkan, memperlakukan kepada orang yang mendengar. Memperlakukan kepada orang yang mendengar fi syukuki, dalam keadaan syok. Jam'u syakin lah ni, jam'u syak. Wasyubahi, jam'u syubhatin. Dan syubhah al-kadhibati, yang bohong. Supaya orang yang dengar tu syok. Orang yang dengar tu dapat syubhat. Macam Wahabi ya. Allah Ta'ala ta'ara. Orang yang dengar, orang awal dengar, tu juga. Dia syok tu. Dia syubhah di situ. Dan syubhat itu bohong. Orang yang cakap tu bohong. Tu sufistah. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, hak selain Ahlus Sunnah, dia bawa keluar hujah, Mujassimah, itu semua sufistah, bohong. Okey. Contoh Mujassimah kata kullu mawjudin dia tak ingat dia punya tu. Dia punya hujah Mujassimah. Nak kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nak kata apa? Yang ni dalam bahasa Melayu, setiap zat, setiap benda yang ada itu bertempat. Tu. Okey, setiap yang berada itu Allah itu zat. Okey, Allahu zatun. Wa kullu Allahu mawjudun. Allahu mawjudun wa kullu mawjudin makan. Allah makan. Tu. Sabi Allah Ta'ala ada tempat tu. Mujassimah. Allah itu zat. Dan Allah tu benda yang ada, dan setiap benda yang ada itu ada tempat. Maka Allah Ta'ala ada tempat. Tu hujah juga, qadiyah, tapi bohong. Tu. Okey. Habis. Tu. Wa yuqalu, dan dikatakan laha li sufistah, itu bagi sufistah dikatakan juga mughalathatun. Mughalatah dinamakan nama lainnya mughalatah. Silap, ghalatah yughalitu, mughalatah ni silap lah, mensilapkan orang, saling mensilapkan. Tu. Syubhah tu. Musyaghabatun. Musyaghabah ataupun musyaghibah. Macam tadi kita katalah, qabala biha mujadil, al-mujadil. Dia muqabalah dengan orang yang bermujadalah, bukan orang yang mari burhan, tapi yang muqabalah dengan orang yang berjidal, itu dia panggil sebagai musyaghibah. Tu. Sini baca dengan isim maf'ulah, okey. Okey, isim maf'ulah mughalatatun, musyaghabatun. Boleh tak mughalitatun? Boleh je. Tok guru baca musyaghabah. Boleh je kalau ikut suruh nahwu, betul je. Mughalitah boleh, mughalatah boleh. Tapi mughalitah isim fa'il, musyaghitah isim fa'il, orang dia tu. Musyaghatah tu yang benda yang dia buat tu. Mughalatah yang benda yang dia buat salah tu. Wasti'maluha, dan bermula penggunaan sufistah itu khabar haramun, ialah haram. Hukum dia haram. Bijami'i anwa'iha, haram tu dengan sekalian jenis-jenis, sekalian nauk-nauknya, nauk-nauk sufistah, nauk-nauknya, segala jenis lah, nauk-nauk tu segala cabang. Okey. Kemudian ni special sikit musannaf kita.
Dia bagi tahu, dia terang dah. Semua jenis nau' haram sufistah. Semua jenis nau'. Dia sebut, wa min aqbahi tilkal anwa'i, dan daripada seburuk-buruk demikian anwa', demikian cabang-cabang yang haram. Hak yang lagi teruk ni adalah al-mughalatatul kharijiyatu. Ialah mughalatah yang bangsa luaran. Mughalatah hak jenis luaran. Mughalatah hak jenis luaran. Mana wahia, dan bermula dia al-mughalatah al-kharijiyah. Mughalatah silap-silap. Mughalatah tak tahu nak terjemah apa. Dia seolah satu istilah. Mughalatah yang kharijiyah, yang bangsa luaran. Itu ayyushghilal munadhiru, ialah menyibukkan oleh orang yang membahas. Al-munadhir, orang yang bahas lah. Al-munadhir, duk bahas, kungkang-kungkang. Munadhir dipanggil. Yang mana alladhi la fahma lahu, yang mana munadhir tadi, orang yang bermunazarah, orang yang tengah bincang bahas ni, dia ni tak ada kefahaman baginya bagi al-munadhir. Walang qiyada, isim linafil jinsi, maksudnya tak ada langsung faham, tak faham langsung. Tak faham langsung. Walang qiyada lil haqqi, dan dia tu tak turut langsung perkara yang betul. Tu dia tak turut, dia tak tahu. Dia tak faham langsung dan dia tak turut perkara yang betul. Tu allazi la fahma lahu walang qiyada lil haqq, tu kita buat macam kurungan lah. Kalau seorang Rasulullah dia buat macam kurungan, seolah-olah itu adalah sifat bagi apa? Dia panggil itu adalah ayat untuk al-munadhir. Munadhir orang yang bahas, yang mana orang yang bahas itu tak faham langsung dan dia tidak ada pegangan, dia tidak ada turutan, dia tidak ada pegangan bagi yang betul, yang sebenar. Okey? Akan menyibukkan oleh munadhir itu maf'ulun bih, akan musuhnya khasmihi, akan musuhnya al-munadhir dengan bima yushawishu, dengan barang yang mengelirukan ia alaihi, atasnya, ai ala fahmi khasmihi. Tu dengan barang yang mengelirukan ia munadhir itu atasnya, atas fahmi khasmihi. Munadhir tadi tu keliru nak faham pihak hujah lawan. Dia keliru, dia ni tak ada kefahaman, tak nak faham pun, tapi nak berhujah juga. Dan dia itu tak nak faham hujah pihak lawan. Keliru. Kakala min qabihin ay wa zalika sabitun, macam mana yang dia keliru tu, keliru dengan fahaman lawan tu. Kakala min qabihin, seperti perkataan yang qabih. Perkataan yang qabih, perkataan yang qabih. Okey, perkataan yang buruk. Sebab apa dia mengeluarkan perkataan yang buruk? Dia tak bawa main hujah mana pun, hujah yang menentang khasam itu, yang menentang musuh tu, tapi dia buat kalam qabih. Liyudhhira, untuk liyudhhara, mabniun lil majhul. Liyudhhara, untuk menzahirkan ia munadhir itu linnasi, bagi manusia, annahu, bahwasanya al-munadhir ghalabahu, telah mengalah ia munadhir akan khasam. Dia buat keluar juga kata-kata walaupun tak faham langsung, walaupun tak arti hujah, dia kata juga gunggang. Untuk apa? Untuk menzahirkan kepada diri manusia bahawasanya aku ni menang, dia kalah ada musuh tu. Tu. Ada niat bahawasanya aku menang, dia kalah. Tengok aku cakap ni mana. Aku cakap gila-gila ya. Dia bukan ada apa pun. Cakap buruk. Tobik Tok Guru di sini, linnasi annahu ghalabahu, untuk dia nampak dia tu menang tu ialah sebab apa? Iaitu salah satunya ialah dalil banyak tapi tak betul. Dalil banyak tapi tak betul. Bila dalil banyak, gunggang. Betul tak? Tak betul pun pada wakil. Penggunaan dalil tak betul pun, tapi nampak gah. Nak suruh apa? Untuk zahir pada diri manusia bahawasanya dia telah mengalahkan musuh. Wa yastura ni atah dia kata ayyushghila, atah pada yusghila, iaitu ayyastura, untuk menutup ia munadhir itu, bidzalika, dengan demikian itu, bidzalika kalamin qabih, telah menutuplah oleh munadhir, oleh orang yang bahas itu dengan menggunakan kalam-kalam yang qabih, kalam-kalam yang tak bagus. Bidzalika jahlahu, untuk menutupkan kejahilannya. Dia pun buat keluar kata-kata yang kalamun qabih, untuk menutupkan kejahilannya. Tu dia sedang berhujah. Wahwa, dan bermula dia al-munadhir yang sebegini, wahwa, dan bermula dia al-mughalatah lah, ataupun munadhir itulah, munadhir yang seperti itu tu kathirun fi zamanina, banyak di zaman kita. Zaman bila? Zaman kita. Zaman apa tu? Zaman Syekh ni. Zaman Syekh tu zaman bila? Dia wafat 1198.
1198 ni lebih kurang 200 tahun lebih, tu Wahabi pun tak apa nak ada lagi. Tu pun dah berdebat dah. Maksudnya dia ada perdebatan yang mana orang yang berdebat tu tak ada ilmu, tak faham. Tu buat kemah, hujah gila-gila tapi tak faham. Tu ataupun tak betul. Banyak ada zaman dia, banyak. Hasyiah Bilal kata, masya-Allah, zaman kita macam mana? Hasyiah Bilal sebut, kalaulah Syekh Ahmad Damanhuri tu duduk di zaman kita, oi, hak ni lagi dahsyat zaman kita. Okey. Zaman kita nak rak Wahabi, kita ahli sunnah nak rak Wahabi, kita tak ada ilmu, nak rak dah orang. Jadi masalah. Bila masalah orang nampak, kita mewakili ahli sunnah wal jamaah. Habis buruk nama ahli sunnah jamaah. Okey. Nama buruk. Nak berhujah kan? Samalah pihak Wahabi, samalah. Sama. Jadi jangan kita zohirkan, nak berdebat-debat tentang apanya. Nak zohir ilmu tak ada. Ilmu bagi kemahalu. Ni nak baca kitab pun tak boleh, nak sibuk dengan Wahabi. Nak baca kitab tak boleh, nak sibuk nak kacau orang, nak rak orang. Itu serah pada tu'u kita lah. Tu'u kita dah jawab lah. Kita tengok show sudahlah. Kalau kita tak faham. Nahu pun baca terbalik lagi. Anak unta pun baca terbalik lagi. Nak hujah je nama orang. Orang gelak ayat kita. Orang tu alim. Orang tu dah salah. Orang tu sesat. Tapi dia alim bahasa Arab. Kita tak alim bahasa Arab. Tapi kita tahulah benda apa tu. Tapi nak hujah tak reti kan. Diam sudah. Maksudnya tak reti lagi tu. Tak ada ilmu. Tak ada faham lagi lah tu. Tu okay. Habis. Tu kata dia. Bal huwal waqi'u. Bahkan huwal waqi'u. Bahkan itulah yang berlaku. Fahadhan naw'u tafri'nya, maka bermula ini cabang, ini bahagian minal qiyasi, daripada qiyas yang bagi ma'rifatuhu, seyogianya untuk seyogianya oleh mengenalnya seseorang itu mengenal qiyas ni liyuttaqa, untuk menyekat, untuk disekatkan, yakni disekatkan daripada nak guna. Kena tahulah, kena tahu hak yang semua ni nak kena tahu untuk menyekatkan. Okey, kena tahu qiyas-qiyas ni. Fahadhan naw' minal qiyas yang bagi, dan ini naw', ini bahagian ni, ini cabang ni daripada qiyas yang seyogianya untuk tahu. Ma'rifatahu ma'rifatal qiyas, untuk tahu qiyas tersebut. Liuttaqa, untuk disekat, untuk jaga-jaga. La liyusta'mal, la, bukan untuk digunakan suka hati, illa, melainkan li daruratin lahu, melainkan bagi darurat lahu, lil isti'mal, untuk menggunakannya. Bahkan melainkan sebagai darurat untuk menggunakannya. Nak guna juga, gunalah. Kadaf'i, seperti wadzalika thabitun kadaf'i kafirin mu'anidin, seperti untuk menolak orang kafir yang melawani kita, mu'anidin, yang memberontak. Tak apalah. Kasami, dia ibarat racun, la yusta'malu, tidak akan digunakan dia kan racun itu illa fil amradil khabitha, melainkan pada sakit-sakit yang buruk. Yang mana dengan racun tersebut mampu menyembuhkan pesakit, contohnya mampu menyembuhkan penyakit yang buruk. Tak ada dah ubat lain tak ada dah, melainkan racun tu ya. Gunalah racun tu. Waktu darurat nak bagi kenyang, tak ada makan apa dah, adanya ada babi ya. Babi lah makan. Makan sekadar nak bagi hidup. Okey, itulah hujah dia. Tu dia panggil cara dia. Jadi kita tak guna, melainkan hak darurah sahaja. Okey. Okey. Habis. Kemudian walam rattaba yurattibu walam yurattib al-musannif. Kalau sambung, walam yurattibil musannifu, dan tidak mentartib ia oleh musannif baina aqsamil hujjati, di antara bahagian-bahagian hujjah yang al-aqliyati, yang bangsa akli, ai al-mansubatu ila al-aqli, yang dibangsakan dengan akal, tu sifat bagi hujjah. Bal, bahkan zakaraha, telah menyebut ia musannif akan aqsamil hujjah al-aqliyah ala ma samaha bihi, atas barang yang bertasamuh bertolak ansur ia musannif bihi, dengan barang oleh an-nazmu. Ala ma samaha bihi an-nazmu, an-nazmu fa'il lagi tu, oleh nazam. Okey. Tasamuh. Sebab apa dia tak ikut turutan? Sebab tasamuh dari sudut nazam. Nazam tu nak bagi li darurati syi'ri lah. Kalau ikut satu-satu takut tak ada baik yang sama pula belakang tu. Wa tartibuha, dan bermula tartibnya, tartib hujjah aqliyah ala ma zakartuhu, atas barang yang telah menyebut ia oleh aku, akan dia akan barang. Dia ni dah sebut ikut tartib dah.
Musannif tak ikut tertib sebab nak ikut darurah syar'i. Okey. Thumma qala, kemudian berkata ia musannif, ajallu hal burhanu ma ulifa min. Okey, bermula yang paling sebesar-besarnya sebesar hujah tu, yang paling besar sekali al-burhan, ialah burhan. Ma ulifa ialah barang yang disusunkan, min daripada muqaddimatin bil yaqinin taktarin, daripada muqaddimah dengan yakin, taktarin menyertai ia muqaddimah itu. Min awwaliyatin, apa dia muqaddimah tu? Min awwaliyatin, pertama bayan, daripada awwaliyah, perkara-perkara yang badihiyat. Musyahadah, dua. Mujarrabatin, daripada mujarrabat. Mutawatirati, daripada mutawatirat. Mutawatir lah. Mujarrabat ni mujarrabat ni apa dia? Mujarrab ni, Allahumma salli ala Muhammad. Mujarrab ni ulang apa? Kajian. Mujarrabat ni perasaan. Ataupun kajian, perasaan. Okey, kajian. Okey, kajian. Mujarrab, eksperimen. Wa hadasiyat, rasa. Wa mahsusat, dan mahsusat, panca indera. Fatilka jumlatul yaqiniyati, maka demikian itu merupakan himpunan perkara-perkara yang bangsa yakin. Itu dijadikan burhan. 6 ni. Mana? Aqulu fi hadha syarhi, bermula berkata ia oleh aku asy-syekh ini, yakni pada ini syarah, bermula a'zamu hadhil khamsati al-burhanu, bermula yang sebesar-besar ini 5 ni ialah al-burhanu, khabar ialah burhan. Burhanlah sebesar-besar hujjah. Yang paling utama lah besar-besar ni, ajalluha ni. Okey. Wahwa, bermula dia apa burhan? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wahwa, dan bermula dia al-burhan ialah barang, khabar. Ma ta'allafa min muqaddimatin yaqiniyatin, ialah barang yang tersusun ia barang daripada bayan bagi ma, muqaddimatin, daripada muqaddimah, jam'u muqaddimatin, yang sifat yaqiniyatin, yang bangsa naqiyah, ay al-mansubatu ilal yaqin. Bi'an, lagu mana? Wadhalika musawwarun, bermula demikian itu ditaswirkan dia, bi'an yakuna i'tiqaduha, dengan bahawa adalah ia i'tiqad muqaddimat itu, i'tiqad muqaddimat yang yakiniyah itu, jazim ia betul sungguh. Khabar yakun. Mutabiqan, khabar kedua. Mutabiqan lagi pula, mutabiq. Nak kata khabar ke nak kata sifat? Tu. Yakuna i'tiqaduha jaziman. I'tiqad itu ialah jazam yang mutabaqah, yang sabit ia. I'tiqaduha mutabiqan, i'tiqaduha sabitan. Boleh berlaku. Mutabiqan, yang mutabik, yakni mutabiqan lil waqi', yang selari dengan waqi'. Sabitan, yang sabit. La yataghayyaru, tidak berubah ia i'tiqaduha. Dhamir mustatir huwa kembali kepada i'tiqaduha. I'tiqad itu jazam, bertepatan dengan waqi' dan juga sabit, tidak berubah. Itu yakin lah tu. Tu burhan, tu i'tiqad yang yakin. Kalau dia berubah, tu tak yakin lah tu tuan. Okey. Wal yaqiniyatu, dan bermula perkara-perkara yang yakin tu, dan bermula yakin tu, yakin perkara-perkara yang yakin tu, ala ma dzakara ay kainun, ala ay kainatun, ala ma dzakara, adalah ia al-yaqiniyah itu atas barang yang menyebut ia, dzakara al-musannifu, yang telah menyebut ia oleh musannif. Al-musannifu fa'il akan sitatun tu khabar. Oh gitu. Jadi tak ada kaitnya tu, tak ada lah. Wal yaqiniyatu, al-yaqiniyatu, ala tu ta'alluq bagi muta'allaq hal yang mahdhuf. Wal yaqiniyatu ala ay hala kauniha kainan. Sebab al-ma'rifah kena ada hal. Ala tu pula kena ada ta'alluq. Mana ta'alluqnya? Yaqiniyah akan ta'alluq dia, maka kena jadi hal, ta'alluq bagi muta'allaq yang hal yang mahdhuf. Wal yaqiniyatu, bermula yakin, perkara-perkara yakin itu, hal keadaannya yakin itu adalah ia, ala ma dzakara al-musannifu, khabar sittatun, ialah 6, adalah 6 perkara. Al-ula ay al-ula min as-sittah, ay al-qismatul ula lah. Al-qismatul ula ialah al-awwaliyatu, ialah al-awwaliyat. Apa? Ay al-badihiyatu,
ialah perkara al-badihiyat. Al-badihiyat yakni tak berhajat kepada fikir. Badihiyat ni tak berhajat kepada fikir lah. Okey. Jam'u ay wa huwa. Jam'u khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hiya jam'u awwaliyin. Ialah dia itu, bermula dia itu, al-awwaliyah ialah jamaknya awwaliyin. Awwaliyin tu mufrad dia. Apa dia tu? Wahwa, dan bermula dia awwaliyin tu huwa ialah barang ialah barang khabar ma hakama fihi, barang yang telah menghukum ia padanya pada barang oleh fa'il al-aqlu ay sahibul aqli, oleh akal, yakni oleh orang yang berakal, min ghairi wasitatin, daripada tanpa wasitah, tanpa pertengahan, tatawaqqafu, yang perlu, yang mana wasitah itu min ghairi wasitatin, daripada tanpa sebarang wasitah, tatawaqqafu ala ta'ammulin, yang terhenti ia atas merenung-renung, tatawaqqafu ay tatawaqqafu al-wasitah itu ala ta'ammulin, yakni ala fikrillah. Okey, tak perlu kepada fikir yang panjang, ta'ammul ni. Kas-sama'i ay wa dhalika thabitun kas-sama'i fawqana, seperti kita kata ay wa dhalika sabitun kas-sama'i ay wa dhalika thabitun ka qaulika as-sama'u fawqana, bermula langit itu atas kita, wal ardi tahtana. Apa berkata as-sama'i, al-ard, bumi itu bawah kita. Itu badihi lah, tak payah nak kata dah. Itu burhan, yakin tak? Yakin bil awwaliyah atau bil badihiyah. Al-thaniyu ay al-qismu thani, bermula pembahagian yang kedua pula ialah khabar al-musyahadatu, ialah musyahadat. Apa? Wa tusamma, dan dipernamakan dia kan al-musyahadat ialah maf'ul al-wujdaniyati, ialah al-wujdaniyat. Wujdaniyat ni rasa lah, dalaman. Ada al-musyahadah ni bukan luaran ke? Tu lagi dia sebut di akhir itu perbahasan mahsusat itu termasuk dalam musyahadat juga, bukan wujdaniyat. Okey, ada yang dibahagikan 5, ada yang bahagikan 6. Di sini bahagi kepada 6 sebab dia bezakan antara musyahadat dengan mahsusat. Lagi dalam perbahasan mahsusat dia kata ada sebahagian ulama buatkan mahsusat ni masuk dalam musyahadat. Jadi musyahadat ni dua lah, mahsusat dengan wujdaniyat, rasa dengan hissi yang zahir. Wujdaniyat ni hak batin, mahsus yang batin. Okey, yang dalaman, rasa lapar, tu. Okey. Wahia, apa dia? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wahia, dan bermula dia al-wujdaniyat ialah khabar ma tudraku bil hawasi al-batinati, ialah barang yang didapatkan dia kan ma dhamir mustatih huwa, kembali kepada ma naib fa'il, bil hawasi, dengan panca indera, sifat al-batinati, yang bangsa dalaman, panca indera yang bangsa dalaman, min ghairi tawaqqufin, tanpa kita tawakuf, terhenti, ala aqlin, atas akal, tanpa kita terhenti pada akal, yang ni pada fikir lah, tak perlu fikir pun. Kaju'i ay wa dhalika thabitun, bermula yang demikian itu sabit yang demikian itu. Kaju'il insani, seperti laparnya seorang insan. Perlu pada fikir tak? perlu. Wa 'atshihi ay wa 'atshil insani, dan dahaganya insan itu perlu fikir tak? perlu. Wa ladzatihi, dan sedaknya insan itu perlu fikir tak? Ni sedap ke tak? Perlu fikir tak? Rasa sendiri, faham tak? Wa alimihi, dan sakitnya insan perlu fikir tak? Tak perlu, akan rasa sendiri. Habis. Wa thalithu, dan yang ketiga, ay wal qismu thalithu, dan bermula pembahagian yang ketiga, al mujarrabatu, ialah mujarrabat. Wahia, apa mujarrabat? Al istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wahia, dan bermula dia al mujarrabat ialah ma khabar, ialah barang hakama bihi, yang menghukum ia dengan barang, al aqlu, oleh akal, wal hissu, oleh perasaan, ma'at takarruri, beserta takarrur, berlakunya berulang kali. Tu okey. Wal hissu ni bukan perasaan, maksudnya his lah, his panca indera. Tu. Panca indera ni pun mungkin panca indera ni umum lah. Al hissul al-zahir atau al hissu al-batin. Al hissu zahir yang 5 tu, mahsusat yang 5 tu.
Pekejap mo tu 5. Wal hissul batin lapar, yang tadi disebut tu sakit mo tu. Okey. Jadi perlu pada bantuan akal dan his baru boleh dapat al-mujarrabat, eksperimen tadi. Ka qaulina ay wa dzalika thabitun, ka qaulina as-saqamuniyah musahhilatun. Bermula as-saqamuniyah itu satu ubat lah, ialah mudah berak. Mudah berak. Orang berak tak keras makan as-saqamuniyah, ubat nama arak ni, boleh mudah berak, ciri. Wal khamru muskirun, dan bermula khamar itu mabuk ia khamar. Lagu mana nak tahu? Eksperimen mujarrabat melalui fikiran dan juga his, rasa sendiri. Rasa sama ada rasa hisul zahir ataupun batin. Yang rasa lah di sini. Tu rasa maksudnya rasa hal his tu perasaan tu. Dia jiwa sini perasaan. Rasa. Okey, bukan setakat akal, bahkan kena rasa. Oh, rasa mabuk. Oh, rasa boleh berak ni. Okey. Dan sekali dan dengan akal sekali dah dia macam mana dia nak buat uji kaji tu. Ar-rabi'u ay al-qismu ar-rabi'u, dan bermula pembahagian yang keempat pula al-mutawatiratu, ialah mutawatirat. Apa mutawatirat? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Mutawatirlah mutawatirat ni. Ialah barang, ia al-mutawatirat ialah barang ma khabar, ma hakama biha, barang yang telah menghukum ia dengan al-mutawatirat itu oleh al-aqlu, oleh akal, ma'a hassatis sam'i, beserta dengan menggunakan hassah, menggunakan panca indera pendengaran. Akal dan pendengaran juga, guna his juga. Okey. Ka'ilmina ay wa dzalika thabitun ka'ilmina bi Ghazzatin, seperti pengetahuan kita tentang Gaza. Gaza Palestin lah. Okey, Gaza Palestin tu kita tahu tak? Tahu. Mutawatir tak? Mutawatir. Walaupun kita tak pi. Lagu mana dapat ilmu tu? Melalui akal kita fikir. Sebab macam mana kita boleh fikir? Sebab dah dengar dah banyak orang cakap, kita pun fikir, dan akal kita automatik akan jadi daruri masa tu. Sebab banyak sangat orang kata. Jadi mutawatirat, sumber yang burhan, yang yakin juga. Tu. Wasyafi'i, dan Syafi'i. Dan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, kita pun tahu walaupun tak pernah jumpa, sebab melalui pendengaran kita dengar selalu. Bisa babi kathratil mukhbirina, dengan sebab banyaknya orang yang mengkhabarkan, mukhbirina, banyaknya orang mengkhabarkan, bidzalika, dengan demikian disebut. Demikian itu bidzalika ay bidzalikal madhkur min bidzalikal madhkurah, dengan demikian tersebut daripada Ghazzah dan Asy-Syafi'i itu. Alladzina, sifat bagi al-mukhbirin, yang mana mereka itu orang yang mengkhabarkan itu, yu'minu tawatu'uhum. Alladzina yu'minu tawatu'uhum, yang yu'minu, yang aman ia oleh sepakat mereka itu alladzina, tu aid bagi alladzina. Okey, yang aman oleh sepakat mereka itu alal kadhibi, atas bohong, yakni mustahil nak berlaku bersepakat untuk bohong. Tu dia panggil mutawatirat. Al-khamisu ay al-qismul khamisu, bermula bahagian yang kelima pula ialah, okey, al-qismul khamisu al-hadasiyatu, ialah hadas ni perasaan. Hadas ni hadas ni bukan perasaan. Dia pun guna akal dan his juga. Jadi kita tak nak terjemah. Tu. Dia bagi dia punya takrif dah. Wahya, dan bermula dia apa hadasiyat, al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wahya, dan bermula dia al-hadasiyat ialah khabar ma, barang, yakni qadiyah, hakama biha, yang telah hukum ia dengan al-hadasiyat itu, al-aqlu, oleh akal, wal hissu, dan oleh his juga, min ghairi tawaqqufin, tanpa terhenti, ala takarrurin, tanpa terhenti kepada perlunya berlaku pengulangan tersebut, tak perlu. Kal ilmi ay wa dzalika thabitun kal ilmi, dan bermula demikian itu sabit ia seperti pengetahuan, bi anna nurul qamari, dengan bahawa cahaya bulan itu mustafadun, diambil faedah, min nuris syamsi, daripada cahaya matahari. Cahaya bulan itu dapat cahaya melalui cahaya matahari. Ay dhannu bidzalika dhannan qawiyan, yakni dhan, iaitu dhan yang demikian, dengan demikian itu
bidzalikal madhkur min nuril qamari mustafadun min nuris syamsi. Ayudhannu, iaitu dhan, bidzalika ay bidzalikal madhkuri min nuril qamari mustafadun min nuris syamsi, akan sebagai maf'ul mutlaq dhannan sifat qawiyan, zon yang betul-betul kuat. Jadi hadasiyah ini adalah perasaan yang kuat, hadas, perasaan yang kuat, dan dengan menggunakan akal dan his boleh tahu bahwasanya bulan itu ambil daripada cahayanya, daripada cahaya matahari. As-sadisu ay al-qismus sadisu, bahagian yang keenam, al-mahsusatu, ialah mahsusat. Ini zahir lah. Wahya, apa mahsusat? Al-istiqnaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wahya, dan bermula dia al-mahsusat, ialah ma khabar, ma yakni qadiyah, yudraku, yang diketahuikan dia kan ma bi ihda, dengan salah satu al-hawasi, salah satu daripada panca indera al-khamsi, yang lima, al-zahirati, sifat bagi al-hawasi lagi, iaitu yang zahir, ia hawas, allati, yang mana hiya, yang mana al-zahirah itu sifat bagi al-zahirah, yang mana al-zahirah itu ialah hiya, bermula dia al-zahirah, ia mubtada, khabar, as-sab'u, jumlah itu adalah jumlah ismiyah ini adalah silah bagi allati, hiya itu a'id allati, hiya bermula dia allati, yakni al-zahirah, as-sab'u. Tu tu allati itu sifat bagi al-hawasu lah, al-hawasi, al-hawas yang zahirah, yang mana dia al-hawasil khamsi. Tu lebih tepat, allati ialah sifat bagi al-hawas. Tu panca indera yang lima, yang zahir, yang mana panca indera itu bermula dia allati, yakni al-hawas al-khams itu ialah as-sam'u, pendengaran, wal basaru, penglihatan, wasyammu, penghidu, wadzauqu, perasa, wal lamsu, pejabat, wa kulluha, dan bermula setiap daripada nya al-khamsah fir ra'si, kesemuanya di dalam kepala. Khassatan, secara khusus, bihi birra'si, pada kepala, illa, melainkan yang tak ada dalam kepala, bukan tak ada dalam kepala, dalam kepala pun ada, tapi yang tak ada dalam kepala, yang selain daripada kepala ini sahaja, iaitu al-lamsa, iaitu penjabat. Penjabat ni satu badan. Kulit ni lah kita rasa sakit, rasa panas, satu badan, bukan kepala ya. Adapun penghidu, penglihatan, pendengaran, pekecak, tu di kepala. Di kepala ni lah wajah ni. Okay. Kemudian illa lamsa fa innahu, kerana sesungguhnya, fa ta'liliyah, kerana sesungguhnya al-lamsa itu khabar yata'adda, terlajak ia, meratai ia al-lamsu, khabar apa khabar dah, fa'il dia dhamir mustatir, huwa kembali kepada al-lamsu, ila, kepada baqiyatil badani, kepada seluruh badan. Jadi pejabat ni banyak, iaitu seluruh badan, kulit kita ni. Okey. Mudah itu. Wa ba'duhum, dan bermula sebahagiannya ulama, adkhalal mahsusati, telah memasukkan ia ba'duhum, dhamir mustatir, huwa a'idun ila ba'dihim, al-mahsusati, khabar maf'ulun bih, ialah memasukkan al-mahsusat, bahagian yang mahsusat, bahagian keenam ini, fil musyahadati, kepada musyahadat yang kedua tadi, bija'liha, dengan menjadikannya musyahadat itu syamilatan, maf'ulun bih lah tu. Tu asalnya ja'liha tu idhafat masdar kepada maf'ulun bih yang pertama, syamilatan maf'ulun bih kedua, tapi disebabkan idhafat, maka syamilatan tu kita i'rab maf'ulun bih sajalah, maf'ulun bih bagi ja'al, menjadikannya musyahadat itu syamilatan, menjadikan oleh manatiqah, oleh ba'duhum, akan musyahadat itu syamilatan, merangkumi ia musyahadat itu, lima, pada barang, yakni pada muqaddimah, yudraku bil hawasi, yang didapatinya al-muqaddimah al-qadiyah itu, bagi barang itu, bil hawasi, dengan panca indera al-zahirati, yang zahir. Tu
fa'adda tafri' maka mengira ia ba'duhum al-yaqiniyati maf'ulun bih akan yakiniyat benda-benda yang bangsa yakin itu khamsatan jadi 5. Maf'ulun bih kedua bagi adda. Khamsatan menjadi ia ba'duhum akan yakiniyat akan 5. Jadi 5 menjadikan yakiniyat itu 5. Mengirakan yakiniyat itu 5. Menjadikan musyahadat itu syamilah. Okey. Wa wajhu hasril yaqiniyati. Sikit lagi sikit lagi. Sikit berapa dah? 10 dah. Sikit. Nak habis sampai syair tu. Sedang ni wa wajhu hasril yaqiniyati dan bermula wajah sebab hasril yaqiniyati menghakkan yakiniyat itu fi sittati pada 6 sebab apa? Okey. Wa wajhu hasril yaqiniyati fi sittati annal ma'na bahwasanya dengan makna imma ayyastaqilla dengan makna sama ada ayyastaqilla sama ada bahawa berpisah ia oleh akal, yakninya yastaqillal aqlu al-aqlu fa'il yastaqilla maksudnya dia tak perlukan akal, dia tak berhajat kepada akal lah untuk berfikir. Bihi bil makna fahuwa maka bermula dia makna yang ayyastaqilla al-aqlu bihi itu al-awwaliyatu ialah perkara yang al-awwaliyat perkara yang badihiyat itu tidak perlukan kepada akal untuk berfikir. Au ataf au la yahtaju ilaihi. Tu au la yahtaju ilaihi ya ataupun maksudnya gini imma ay yastaqilla al-aqlu fa huwa al-awwaliyatu maksudnya akal tu mustaqillah ni sepatutnya bersendirian. Kalau terjemah mustaqillah ni bersendirian, istaqalla yastaqillu okey, bersendirian. Maksudnya perkara yang babitkan yakiniyat, yang badihiyat, yang awaliyat ni dia perlu pada akal juga, tapi dia sebut tadi wa huwa ma hakama fihi al-aqlu min ghairi wasitatin tatawaqqafu ala ta'ammuli. Tapi yang maksud yastaqil ni dia tak berhajat kepada fikir. Dia perlu pada akal tapi tak berhajat pada fikir. Yastaqillal aqlu, bebas. Bebas oleh akal tu. Bihi dengan makna itu, iaitu awaliyat. Bebas dengan makna dengan akal tapi dia tu tak perlu pada wasitah lain, ta'ammul contohnya. Tak perlu kepada fikir, tak perlu pada pembahasan, dia boleh selalu dah dengan akal. Tu yastaqillah. Bebas. Au la yahtaju ilaihi ataupun tak sama sekali berhajat ia makna itu ilaihi ilal aql. Nak faham makna tu tak perlu pada akal. Tak perlu pada akal langsung. Fahuwa maka bermula dia al-makna alladhi la yahtaju ilaihi ialah al-wujdaniyatu. Ialah perkara-perkara yang wujdaniyah. Perkara-perkara yang perasaan tadi tu. Rasa lapar tak perlu pada akal. Wal mahsusatu. Tu mahsusat tak perlu pada akal. Pendengaran. Dengar-dengar lah kat telinga. Mata lihat lah. Tak perlu pada akal. Mahsusat tu. Bil hawasil khamsah az-zahirah sahaja. Au yahtaju ataupun makna berhajat ia oleh makna itu lahu lil aqli wa li ghairihi wa li ghairi al aqli ay al hissu iaitu al hiss, dia berhajat kepada akal dan hiss. Mana fahuwa maka bermula dia al makna alladhi yahtaju lahu wa li ghairihi at tajribiyatu ialah perkara-perkara tajribat, uji kaji. Wal mutawatiratu perkara-perkara sabitkan mutawatir perlu pada fikir yang menjadi daruri asbab dia dengar. Wal hadasiyatu ialah perkara-perkara hadasiyah, perasaan, bukan perasaan, maksudnya perasaan yang kuat berserta dengan akal. Kata bulan itu ambil cahaya daripada matahari. Itu semua burhan belaka. Itu semua tidak perlu itu semua yakiniyah belaka, burhan. Wal ilmu dan bermula ilmu yang al-hasilu yang hasil ia ilmu minal thalathatil mutaakhirati daripada tiga yang akhir. Mana
at-tajribiyatu wal mutawatiratu wal hadasiyatu, itu tiga-tiga tu ilmu yang hasil tu la yaqumu hujjatan 'alal ghairi, tidak mendirikan ia oleh al-ilmul hasil itu ataupun oleh seseorang itu akan hujjah 'alal ghairi, terhadap orang lain. Yang tiga ni tak boleh nak bagi hujjah. Walaupun dia burhan, tapi tiga ni yang akhir ni tidak boleh dibuat hujjah pada orang. Bisababi, dengan sebab annal ghaira, dengan sebab orang lain itu qad la takunu lahu tajribatun. Tu kadang-kadang tidak adalah ia baginya, bagi al-ghair mutajribatun, itu isim takun muakhar, lahu ta'alluq bagi muta'allaq khabar mahdhuf taqdiruhu kainatun, kainatan, ai la takunu tajribatun kainatan lahu. Okey. Kadang-kadang orang tu tak ada tajribah, wala tawaturun, tak ada yang mutawatir, wala hadasun, tidak ada hadas. Tidak ada hadas. Kerana apa? Li'adami musyarakatihi, kerana tidak musyarakatkannya al-ghair, tidak berkongsinya al-ghair fi dhalika, pada demikian itu, ay dhalikal madhkur minat tajribiyat wal mutawatirat wal hadasiyat, tak berkongsi, maksudnya mungkin tak sama. Lil mustadili, bagi orang yang menuntut dalil, bagi orang yang berdalil, menuntut dalil. Tu kita dengan dia tak semestinya musyarakah, sepakat dari sudut hadasiyat, dari sudut mutawatirat, dari sudut hadasiyat. Mungkin dia tak pernah dengar perkara mutawatir tu, kita pernah dengar. Aku dah dengar dah, aku dah hujah dia. Aku dah dengar banyak orang dah, dia tak dengar lagi banyak orang. Jadi bagi dia bukan mutawatirat, bagi kita yang mutawatirat, maka tak boleh nak jadi hujah. Tu tak boleh nak bagi hujah gitu. Tu. Tak boleh nak bagi hujah begitu. Jadi mutawatirat, hadasiyat, mahsusat tak boleh nak jadikan hujah, kerana tak semestinya orang yang kita berhujah dengan dia tu ada sekali dengan kita benda yang mutawatir, benda yang hadasiyat dan benda yang tajribah. Mungkin kita tajribah, kita buat uji kaji, dia tak buat uji kaji, tak musyarakah dari situ. Tu okey. Habis, kemudian dia kata li'ala bihabih qalahu ba'duhum wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita ingat habis-habis, tapi masa dah banyak dah. Pukul 9 ingat habis-habis sampai esok tu khatimah dah. Tapi kita simpanlah, tak apa. Hari Khamis malam khatam insya-Allah taala. Kita simpan. Khamis malam khatimah ni tak ada apa dah. Khatimah ni kira baca, tak ada apa dah ni. Mungkin tak ada apa lah, wallahu alam. Rasanya tak ada apa dah, dia macam kesimpulan balik apa yang kita belajar daripada awal sampai habis khatimah ni. Okey. Ataupun dicerita sikit pasal burhan, apa yang burhan yang salah, lebih kurang itulah khatimah ni. Okey, khatimah ni penutup. Okey. Okey, hari Khamis malam insya-Allah khatam. Khamis malam. Wallahu alam lah, tengok lagu mana. Budak-budak set-set rumah tu Khamis malam. Dah lah set-set qasidah kata orang. Tahu. Okey, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah lah lagi hari ni apa? Hari esok Rabu, Khamis malam, Khamis Jumaat malam. Khamis Jumaat, Khamis malam Jumaat. 4 majlis lagi lah. Insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Faham tak pembahasan tadi tu? Kambing tu ke kambing, bohong kambing bohong. Faham tak tadi tu? Tadi tu mudah ya, tu baca laju. Tak ada apa dah, tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Dia hanya cerita gitu ya. Jadi burhan tu tak ada apa dah. Burhan tu ada 6. Di mana dibahas. Okey, burhan. Okey, burhan. Okey. Allahu taala alam. Habis.